KPM. Assalamualaikum, hello semua. Anda menyaksikan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar semua? Sehat? Hari ini anda bersama dengan saya pula dengan mata pelajaran yang berlainan juga. Tapi nanti Afiq akan bagi tahu apa mata pelajarannya. Tapi sebelum tu Afiq nak pesan kepada anda semua, sekarang ni kita dalam bulan kebangsaan ni sama-sama kita tunjukkan semangat cinta ke akan negara menyambut kemerdekaan bersama. Dan secara tak langsung, jangan lupa untuk menjadi rakyat yang prihatin, mematuhi SOP juga. Sama-sama kita mematuhi SOP dengan cara menggunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan apa yang paling penting, jangan lupa untuk jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Okey, kalau anda belum daftar vaksin, cepat-cepat daftar vaksin. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran gerontologi dan asas geriatrik. Hari ini Afiq dah bersama dengan guru ini, tapi sama-sama kita mengenali beliau dengan menyaksikan profil guru hari ini. Jom. Ya, itulah dia guru kita pada hari ini. Afiq rasa ramai murid-murid di luar sana yang dah mengenali cikgu ini dan sekarang cikgu dah ada bersebelahan dengan saya. Assalamualaikum Cikgu Alwarda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Afiq Syazwan? Sihat, alhamdulillah. Cikgu apa khabar? Ya, alhamdulillah sihat juga. Teruja sekali lagi digandingkan bersama kita berdua. Betul. Ya, sebab sebelum ni mungkin mata pelajaran yang sama tapi topik yang berlainan. Topik berlainan. Kali ini mungkin topiknya agak menarik. Apa yang cikgu nak kongsikan? Ya, betul. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, khususnya kepada anak-anak didik saya yang mengambil mata pelajaran gerontologi asas perkhidmatan geriatrik ya. Jadi untuk modul 4 hari ini ya, saya akan mengajarkan anda semua tentang modul 4 yang bertajuk keperluan asas fizikal warga emas ya, Afiq ya. Jadi sebenarnya modul 4 ini ialah modul yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya, kerana modul ini mengajarkan ilmu serta kemahiran tentang penjagaan kebersihan warga emas ya, penjagaan kebersihan diri ya, keseluruhan tubuh, kemudian pemakanan warga emas dan seterusnya pengendalian eliminasi ya, dan juga tentang kesihatan tidur ataupun sleep hygiene. Jadi saya katakan ilmu ini sangat dekat ya dengan kita modul ini kerana adatnya kita sebagai anak ya, dan kita sebagai penjaga sudah tentu kita ada insan-insan yang berusia emas ya dalam kehidupan kita. Jadi kita kena tahu ilmu ini. Jadi modul ini saya akan terangkan pada hari ini. Ini khusus bukan saja untuk murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini, tetapi kepada murid-murid yang di luar sana nak menambah ilmu dalam diri pun tak ada masalah juga cikgu ya. Betul. Baiklah, jadi sekarang kita nak berkenalan pula dengan murid yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran pada hari ini dengan cerita ada dari 3 buah sekolah cikgu. Ya, betul. Mari kita lihat wajah mereka. Jom. Assalamualaikum. Kita mulakan dengan Nurul Alia terlebih dahulu. Perkenalkan diri anda, kemudian kongsikan anda dari sekolah mana. Kalau nak kongsikan juga cita-cita pun tak ada masalah. Silakan Alia. Ya. Okey, nama saya Nurul Alia binti Amran daripada SMK Sisir 42. Cita-cita saya menjadi seorang nurse. Menjadi seorang jururawat. Okey. Seterusnya di sebelahnya Adik Izani. Adik Q. Adik Q. Dia special sikit special Adik Q. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Adik Q Izani bin Mat Yusof dari kelas 5 Gerontologi 1 dan juga dari Sekolah Kebangsaan Menengah Seksyen 242, dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang peguam syariah insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Terbaik. Baiklah, seterusnya kita ada Wilma Ishika. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Suwilma Ishika binti Muhammad Azlan Shah. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 242. Cita-cita saya sebenarnya banyak dan semuanya daripada bidang yang sama, iaitu saya nak jadi pelakon, saya nak jadi penyanyi, saya nak jadi ahli muzik dan juga seorang model. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Afiq artis. boleh doakan insyaAllah kalau ada cita-cita sebegitu. Teruskan. Seterusnya kita ada di sebelahnya Saranya.
Selamat sejahtera, nama saya Sarania. Saya dari sekolah SMK Tasik Utara 2, Johor Bahru. Cita-cita saya jadi teacher. Jadi seorang guru. Ya. Terima kasih Sarania. Seterusnya kita ada Nuha. Silakan Nuha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nuha Edina binti Muhammad Zaidi. Saya dari Sekolah Menengah Kebahasaan Seksyen 842. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jururawat. Menjadi seorang jururawat. Kita ada 2 orang jururawat. Ya. Di antara yang terakhir sekali kita ada Amnan Hamdi. Silakan Amnan. Assalamualaikum, nama saya Amnan Hamdi bin Muhammad Iskandar dari kelas 5 MPB 1 dari sekolah SMK PC. Cita-cita saya adalah untuk menjadi cikgu. Menjadi seorang guru. Itu dia. Ada 2 orang guru ya tadi cikgu ya? 2 orang guru, 2 orang nurse, jururawat dan juga ada peguam syariah. Peguam insya-Allah. Okey, inilah dia, kita ada wakil daripada 3 buah sekolah. Jadi sekarang ni cikgu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, saya nak bawa cikgu, kita gunakan cecair sanitasi terlebih dahulu untuk mematuhi SOP. Mari. Silakan cikgu. Baik. Okay, kemudian saya pula gunakan. Ini adalah antara langkah-langkah untuk kita mematuhi SOP dan juga menjaga kebersihan kita. Baiklah, jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu sebab kita dah berkenalan dengan guru kita hari ini. Kemudian kita dah berkenalan juga dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita. Cuma sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu sebab Afi nak bagi peluang kepada murid-murid di rumah untuk bersiap sediakan nota untuk catat apa saja ilmu maupun tips yang akan diberikan daripada guru kita pada hari ini. Baiklah, kita berehat terlebih dahulu. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Okey, tadi kita dah berkenalan, kemudian kita dah tahu dah apa yang mereka kongsikan dari segi cita-cita mereka. Menarik. Jadi sekarang ni Afi nak minta lagi kongsi daripada mereka ni, iaitu pandangan mereka mengenai topik pada hari ini. Kita bertanya, Afi nak pilih IDQ. IDQ, apa pandangan awak mengenai topik ataupun mata pelajaran kita pada hari ini? Okey, baik. Jadi untuk pandangan saya untuk modul 4 kali ini adalah kita lebihkan untuk sebagai penjagaan kebersihan lah, iaitu dalam topik ini juga banyak kita pelajari ataupun murid pelajari tentang bagaimana langkah-langkah untuk mencuci tangan dengan betul, ataupun selain daripada itu penjagaan oral, maksudnya macam mana langkah untuk membasuh gigi dengan cara yang betul. Dan juga kalau kita tengok kat sini untuk mengambil langkah-langkah mencuci tangan dengan betul, kita juga boleh sematkan dalam norma baharu sekarang untuk menjaga SOP. Dan juga seperti yang Cikgu Wardah tersayang kita tadi kan, memakai sanitizer. Ada itu juga salah satu langkah-langkah untuk menjaga kebersihan diri lah. Okey, itu dia. Wah, dah macam peguam lah. Belum jadi peguam dah macam peguam. Baiklah, seterusnya kita nak bertanya pula dengan Amnan Hamdi. Apa pendapat awak pula? Pendapat saya pula, saya rasa ia penting untuk kita belajar mengenai pemakanan untuk mengetahui tentang nutrien dalam makanan dan bagaimana boleh dapat merancang pasal pemakanan yang seimbang. Baik, okey, tadi tentang kebersihan, sekarang pemakanan. Okey, seterusnya saya nak cuba tanya dengan Sarah. Apa pendapat awak pula, Sarah? Pada pendapat saya, modul 4 ini memberikan saya kefahaman dan kemahiran tentang bagaimana kita nak menyediakan keperluan asas warga emas, dan juga kita buat pelbagai amali seperti memasak untuk warga emas, cara memotong kuku, cuci rambut warga emas, menyuap makanan. Masa membuat amal ini kita jaga SOP jugalah kerana pandemik kan. Lepas tu kita juga belajar tentang pelbagai aspek. Salah satu macam ADQ kata, kita ada kebersihan diri, pemakanan seperti Amnan kata. So kita ada lagi kesihatan tidur untuk warga emas. Seperti kesihatan tidur untuk warga emas, kita akan mempelajari tentang insomnia dan cara-cara mengamalkan kesihatan tidur untuk warga emas, kesan, faktor-faktor mengapa warga emas tidur lambat.
So dan lain-lain lagi. Ya, itu dia. Memang lengkap dan padat ya penerangan pendapat daripada mereka. Jadi sekarang ni kita nak gali lebih dalam lagi tentang modul pada hari ini untuk bersama dengan Cikgu Wardah. Silakan Cikgu Wardah. Okey, ya, terima kasih Afiq ya. Dan terima kasih juga kepada anak anda saya yang telah memberikan pendapat yang sangat bernas ya. Sangat terharulah cikgu ya. Terharu cikgu, tak boleh nak mengajar dah. Pendapat mereka kan. Nampaknya mereka sangat menjiwailah ya ilmu yang telah mereka pelajari dalam modul ini. Okey, jadi seperti yang kita perkatakan tadi ya, modul ini ialah keperluan asas fizikal warga emas ya. Topik ini kita akan bincangkan. Jadi anak-anak murid saya tadi pun telah memberi sedikit pendedahan ya tentang apakah di antara standard kandungan ataupun unit-unit pembelajaran yang dipelajari dalam modul ini ya, iaitu kebersihan diri ya, kemudian tentang pemakanan warga emas, eliminasi dan pengendalian eliminasi ya, dan seterusnya kesihatan tidur ya, seperti yang anak anda saya berikan maklumat sebentar tadi. Okey, seterusnya untuk modul ini sebenarnya apakah yang ingin dicapai ya oleh murid-murid yang mempelajari modul ini. Okey, jadi kita ada 6 ya standard prestasi. Yang pertama ialah standard prestasi yang pertama, mengenal pasti aspek keperluan asas fizikal warga emas. Standard yang kedua, menjelaskan pengetahuan dan kemahiran keperluan asas fizikal warga emas. Standard yang ketiga, mengaplikasi langkah kerja. Langkah kerja. Sebenarnya dalam modul ini mereka lebih banyak melakukan amali. Okey. Mereka banyak melakukan amali dan ini menimbulkan suasana yang seronoklah bagi mereka ya, kerana mereka dapat mendalami ilmu ini secara praktikal, hands on ya. Okey, seterusnya standard yang keempat, menganalisis langkah kerja keperluan asas mengikut tahap keupayaan warga emas dengan prosedur yang sistematik. Standard yang kelima, mempertimbang aspek keselamatan dan kebersihan semasa langkah kerja mengikut prosedur yang sistematik. Dan yang keenam, mereka dapat menyediakan satu brosur langkah kerja keperluan asas fizikal mengikut tahap keupayaan warga emas berdasarkan kreativiti masing-masing. Itu dia yang akan mereka capai menerusi modul ini ya. Okey, dan modul ini sebenarnya menarik ya. Okey, untuk 4.1 kebersihan diri. Jadi mereka mempelajari tentang tadi seperti yang disebut oleh murid ya, langkah mencuci tangan, ada 7 langkah mencuci tangan kan. Dan ianya sebenarnya selari dengan situasi yang berlaku sekarang, iaitu pandemik COVID-19 ya. Inilah yang kita sering amalkan kan. Dan seterusnya mereka juga mempelajari tentang pengendalian memandikan warga emas. Pengendalian memandikan warga emas ni ada 2 kaedah. Sama ada memandikan di atas katil untuk warga emas yang kurang berdaya ataupun memandikan di dalam bilik mandi. Semua ni amali yang mereka lakukan di dalam bengkel. Ya, tapi dalam situasi pandemik kita tetap menjaga SOP. Baik. Okey, seterusnya dandanan, menyapu lotion, menyikat rambut. Mereka ada pengalaman lah ni bagaimana untuk menyapukan lotion ya pada tangan rakan-rakan mereka, membuka dan memakai pakaian. Penjagaan oral seperti yang ADQ sebut tadi ya. Penjagaan oral ni melibatkan penjagaan kebersihan mulut, gigi dan juga gigi palsu. Jadi mereka ini berpengalaman lah ya, membawa gigi palsu, membersihkan gigi palsu. Wah, hebat. Ya, kan betul? Sudah pastinya ya, menarik. Okey, dan seterusnya mencuci rambut. Ada juga amali mencuci rambut yang mereka lakukan, kemudian memotong kuku. Ini yang dalam ini ialah unit kebersihan diri yang 4.1. Okey, seterusnya sebenarnya mengapa kita perlu mementingkan penjagaan kebersihan diri ni? Kita belajar semua, kenapa kita perlu mementingkan penjagaan kebersihan diri untuk warga emas? Okey, siapa yang nak jawab ni? Kita tanya ni. Siapa yang nak mencuba? Mereka belajar mempelajari amali-amali ni, tapi kenapa? Silakan Alia. Okey, silakan. Antara kepentingan mempelajari pelajaran ini ialah dapat memupuk perpaduan, iaitu dapat menunjukkan imej dan perwatakan diri dan juga dapat mendisiplinkan diri. Okey, itu saja Alia? Itu saja. Okey, kita cuba tengok. Ya, meningkatkan produktiviti kehidupan ya.
menghindari penyakit, juga mendisiplinkan diri. Ya. Contohnya selepas mandi, kita tertibkan diri kita dengan berhias, mendisiplinkan diri. Seterusnya dapat menonjolkan imej, dapat memupuk perpaduan ataupun persahabatan dan mewujudkan persekitaran yang bersih. Ya. Okey, di sini saya datangkan juga gambar peralatan adaptasi yang digunakan. Ialah alat yang pertama ialah pencangkuk butang, ya, alat untuk membantu warga emas membuka pakaian menggunakan pencangkuk butang. Alat ini khususnya digunakan untuk warga emas yang mengalami penyakit arthritis, arthritis jari kan. Jadi digalakkan guna pencangkuk butang dan seterusnya dressing stick. Okey, ya. Baik. Okey, jadi untuk seterusnya kita uji minda dulu. Boleh. Ya, untuk unit 4.1 kebersihan diri. Okey, kita teruskan dengan soalan 1. Okey. So soalan 1, soalannya berbunyi sebahagian daripada penyataan pada jadual 1 berkait dengan tujuan penjagaan kebersihan diri dan dandanan. Okey, bentuk soalan ini ialah tandakan right dan pangkah. Nampak mudah kan? Tapi kena baca betul-betul, ya. Okey, siapa yang nak jawab ni? Siapa yang nak mencuba? Silakan. Noha. Ya, Noha Irdina. Memberikan keyakinan diri ketika bersosial, betul. Mencegah daripada jangkitan kuman dan penyakit pun betul. Mengelakkan kekurangan vitamin C dalam badan, salah. Mencerminkan kepribadian diri yang positif, betul. Mengurangkan risiko peningkatan kolesterol dalam tubuh, salah. Okey, jadi pernyataan yang salah ini tidak berkaitan lah ya dengan penjagaan kebersihan diri. Okey. Okey. So seterusnya soalan 2. Ni ada rajah di sini ya. Kalau penonton boleh dapat lihat ya. Rajah ini menunjukkan sebahagian langkah kerja mencuci gigi palsu ya sebenarnya. Okey, ada gambar. Kemudian terdapat pernyataan langkah kerja yang tidak mengikut susunan. Jadi murid perlu tentukan susunan yang betul dengan menuliskan A, B, C, D atau E. Atau F. Ada F di sini. Okey, tapi perlu awas ya. Di sini ada pengganggu. Okey, siapa yang nak jawab untuk soalan ini? Dalam langkah kerja ini ada pengganggu. Sarah, silakan Sarah. Ya, dipersilakan. 2, Raja 1 menunjukkan sebahagian langkah kerja mencuci gigi palsu. Jadual 2 menunjukkan pernyataan langkah kerja mencuci gigi palsu yang tidak mengikut urutan. Okey. Pernyataan langkah kerja yang tidak mengikut urutan. A. Membawa gigi palsu yang telah direndam ke sinki. B. Memberi air minuman kepada warga emas. C. Mencuci lidah dan bahagian mulut warga emas dengan kain basah. D. Mengeluarkan gigi palsu dan merendam ke dalam bekas berisi air. E. Memberus gigi palsu menggunakan teknik seperti memberus gigi sendiri. F. Memberitahu warga emas sebelum memasang gigi palsu. Susun langkah kerja mengikut urutan yang betul dengan menulis ABCD atau F dalam ruang jawapan. Okey, jadi kita tadi di situ kita perhatikan mungkin ada pengganggu, ayat-ayat yang mengganggu. Okey, cuba kenal pasti di mana ayat yang mengganggu pernyataan langkah kerja kita. B. Okey, memberi air minuman. Ada tak kita beri air minuman kepada warga emas untuk kita tukar gigi palsu semasa cuci gigi palsu? Ada? Tidak boleh. Tak boleh. Tak perlu. Tak perlu beri air sirap kan. Tak sesuai. Okey. Jadi di situ bukan langkahnya. So kita buang. Okey, sekarang kita susun. Okey, boleh tak kita tentukan ada tak clue untuk langkah kerja ini? Di mana langkah kerja yang terakhir atau yang mula-mula sekali? Okey. Ada. Kalau mula-mula clue dia kita mengeluarkan gigi palsu daripada mulut. Okey. Kalau yang akhir? Dan jika akhir, kita perlu memberitahu warga emas sebelum memasang gigi palsu yang telah dihabis cuci. Pasang. Okey. So maksudnya dekat situ kita dah boleh letak F untuk langkah yang kelima. Okey. Kemudian tadi kita dapat kenal pasti D ialah langkah pertama. Dan kita susun langkah seterusnya. Okey. Langkah 2 ialah? Langkah 2 ialah mencuci lidah dan bahagian mulut warga emas dengan kain basah. Ya. Seterusnya, langkah 3 ialah A.
Membawa gigi palsu ke membawa sinki. gigi palsu yang telah direndam ke sinki. Okey. Kemudian memberus. Memberus gigi. Ya, memberus gigi palsu seperti langkah kerja memberus gigi, ya. Okey, kita teruskan untuk soalan contoh yang seterusnya. Boleh? Ya? Saya datangkan di sini special ada soalan contoh bahagian B. Ya, kita sama-sama cuba selesaikan, dan isu untuk soalan B ini juga isu semasa. Jika dilihat, ya, soalannya berbunyi, Raja 2 menunjukkan keratan akhbar berkaitan dengan jangkitan virus COVID-19 dalam kalangan penghuni pusat jagaan warga emas. Ada keratan akhbar di sini. Ya, jadi soalannya, nyatakan 2 peranan penjaga pusat jagaan bagi memastikan penghuni tidak dijangkiti COVID-19. Di sini kita relate dengan maklumat semasa. Jadi kita gunakan maklumat dari pengetahuan semasa. Ya, okey, siapa yang nak jawab dengan untuk soalan ini? Siapa yang nak mencuba? Ya, Wilma. Okey. Apa peranan penjaga? Dua peranan penjaga pusat penjagaan bagi memastikan penghuni pusat penjagaan tidak dijangkiti COVID-19 ialah yang pertama, mengibas suhu sebelum masuki pusat penjagaan untuk langkah keselamatan. Okey. Dan juga memakai pelitup muka semasa melakukan sebarang interaksi bersama warga emas. Ya, okey. Itu ialah itu kita ikut SOP, ya. Maksudnya penjagaan kebersihan mengikut SOP. Okey? Jadi bagus, Wilma. Ada lagi maklumat tambahan yang boleh kita masukkan dalam dalam jawapan? Ada. Memastikan warga emas tidak bersentuhan dengan penjaga. Maksudnya penjarakan. Ada penjarakan. Betul maklumat tu. Betul. Jadi kita kaitkan. Nampak tak? Dia punya jawapan, dia punya soalan berkait dengan isu semasa. Tapi jawapan di sini dikemukakan kerap mencuci tangan. Maksudnya kerap menjaga kebersihan mencuci tangan. Penjarakan fizikal. Tadi Wilma dah sebut. Okey. Baik, jadi cikgu ini dikategorikan kebat juga? Ya, ini sebenarnya soalan berbentuk kebat. Berkait dengan respon terbuka, respon terhadap isu semasa. Okey, baik. Okey, seterusnya untuk soalan kedua. Siapa nak jawab ni? Siapa nak mencuba berdasarkan jawapan pada soalan 1. Senaraikan 3 alat penjagaan kebersihan yang perlu ada di pusat jagaan tu. Masih lagi Wilma, cikgu. Okey, Wilma. Okey, sila. Okey, 3 peralatan yang diperlukan dekat pusat penjagaan adalah yang pertama, sabun, sanitizer, termometer suhu atau pengimbas suhu, dan ekstra jawapan adalah sarung tangan. Okey, ya. Saya rasa bagi kita ni, ini adalah satu situasi yang dah biasa, kan? Ya, betul. Kita mengadakan peralatan-peralatan kebersihan ini untuk penjagaan kebersihan yang lebih terapi, ya. Okey, kemudian betul tu Wilma. Seterusnya soalan 3. Bagi menjaga kebersihan diri, senaraikan kaedah mencuci tangan dengan betul, ya. Okey, jadi kaedah mencuci tangan yang betul. Ada berapa tadi langkah mencuci tangan yang betul? Berapa kaedahnya? Siapa ingat? 7. Ya. 7. Ada 7. Oh, berebut ni ADQ dengan Wilma ni. ADQ gelak je dia nak bagi jawapan. Dia nak jawab tu. Okey, siapa nak jawab ni? Okey, siapa nak mencuba? Okey. So bagaimana agaknya langkah untuk mencuci tangan? Boleh demo sekali. Boleh buat demonstrasi sikit. Saya lah. Okey. Okey, yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih. Ya. Gosok tapak tangan. Ya. Yang kedua, yang ketiga, gosok setiap jari dan juga celah-celah jari. celah-celahnya. Celah-celah jari. Okey. Seterusnya. Yang keempat, gosok kuku pada tapak tangan. Ya. Yang kelima, gosok belakang tangan. Ya. Okey, baik. Yang keenam, bilas dengan air yang bersih. Dan akhir sekali, keringkan tangan dengan tuala. Yes. Okey. So inilah dia 7 langkah mencuci tangan yang perlu kita amalkan, ya, sepanjang masa lah untuk kebersihan. Okey, thank you. Wilma jawab semua tadi, ya? Ya, Wilma jawab. Tadi berebut, kan? Okey. Baik. So kita teruskan. Boleh, cikgu. Silakan. Dengan unit 4.2, pemakanan warga emas, ya. Okey, jadi dalam modul ini mereka juga mempelajari tentang pemakanan warga emas, ya. Dari segi penyediaan makanan, dari segi nutrien, ya. Okey, tapi sebelum itu kita nak tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan malnutrisi. Malnutrisi juga berlaku dalam kalangan warga emas, ya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan malnutrisi? Okey, kita tanyakan Amnan.
Malnutrisi adalah nutrien yang tidak dicukupi ataupun nutrien yang berlebihan. Okey. Okey. Ya, malnutrisi itu jawapannya. Okey, malnutrisi sebenarnya dua keadaan. Satu keadaan di mana nutrien berlebihan dan satu lagi keadaan di mana nutrien yang berkurangan. Jadi kita kena tahu malnutrisi ni apa untuk memastikan warga emas mendapat nutrien yang mencukupi. Baik. Okey. Seterusnya dalam modul ini juga mereka mempelajari tentang penyediaan makanan. Di sini saya datangkan ada piramid makanan. Ni piramid makanan yang dihasilkan oleh anak murid saya di SMK Seksyen 242. Okey. Piramid yang sedia ada tapi dihasilkan dalam bentuk 4D kan? Okay. Bentuk 4D tu. Bentuk 4D. Okey, ada 4 aras jadi penyediaan makanan yang kita ajarkan kepada murid berpandukan pada piramid makanan Okay, dan baik. juga dianjurkan semasa menghidang makanan dan menyuap makanan, kita anjurkan supaya penyediaan makanan mengikut suku-suku separuh bagi kempen pinggan sihat. Faham. Ni iaitu suku untuk apa? Suku untuk makanan yang mengandungi apa? Murid-murid? Karbohidrat. Dan suku lagi untuk makanan yang mengandungi protein. Dan separuh ini ialah makanan yang berunsurkan vitamin, serat yang terdiri daripada sayur dan juga buah-buahan. Dan kita kombinasikan dengan air. Okey? Nampak cute kan? Comel. Comel. Itulah. Okey, baiklah. Jadi sebenarnya ada banyak lagi yang cikgu nak kongsikan bersama kita. Ada banyak lagi props cikgu dekat situ. Betul. Okey, jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Afi harap murid-murid di rumah boleh terus setia bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, tadi kita dah mempelajari, kita dah tahu apa itu malnutrisi. Maksudnya kita tak boleh kekurangan ataupun berlebihan nutrisi yang diperlukan. Baiklah, jadi kita nak teruskan lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Wardah. Silakan Cikgu. Ya, okey. Terima kasih Hafiq. Ya. Okey, jadi kita teruskan lagi. Nampaknya masih lagi dalam unit 4.2 pemakanan warga emas. Jadi kita pergi pula pada subtopik kaedah pengukuran antropometri. Jadi apakah sebenarnya kaedah pengukuran antropometri ini? Kita kena tahu dalam membantu kita menyediakan nutrisi-nutrisi makanan yang berkhasiat kepada warga emas. Okey, boleh saya tanya kepada murid apakah dia kaedah pengukuran antropometri? Silakan DQ. Ya, Nanti dengar dia ni. Okey, baik. Untuk antropometri ini, yang pertama kita bagi pengenalan dululah, iaitu tentang pengukuran tubuh badan yang sistematik bagi menentukan saiz, bentuk dan komposisi tubuh badan. Iaitu dalam ini kita belajar ada 4 perkara yang perlu murid belajar, iaitu tentang yang pertama macam mana nak kira BMI seseorang. Yang seterusnya ada juga kita buat ukur lilit pinggang dan juga ukur lilit pinggul. Okey. Okey. Itu saja. Itu saja. Okey, terima kasih ADQ. Terima kasih ADQ. Tepatlah kan. Ini nak kena bagi reward ni nanti. Kena bagi reward nanti ya. Boleh. Macam ni top up internet lah okey. Okey. Ya, betul tadi pengukuran antropometri seperti yang ADQ sebut. Jadi murid ini mempelajari tentang pengukuran indeks jisim tubuh. BMI, kemudian ukur lilit pinggang, pinggul bagi menentukan warga emas ini sentiasa dalam keadaan yang sihat. Mereka seronok melakukan aktiviti ni, Afiq, sebab mereka dapat ukur BMI bukan sahaja rakan tetapi juga ahli keluarga. Macam tu. Faham. Okey, seterusnya menu panduan penyediaan diet seimbang juga mereka perlu tahu. Okey, dari segi apa? Dari segi penyediaan makanan mengikut tahap kesihatan warga emas. Jadi kita tahu warga emas mengalami pelbagai tahap kesihatan kan. Okey, contohnya kalau warga emas mengalami stroke atau lumpuh bagaimana makanan yang perlu disediakan? Makanan yang perlu disediakan ialah tekstur yang lembut mengandungi banyak cecair, yang mudah dikunyah, ditelan mudah ditelan lah
dipotong halus supaya senang untuk ditelan. Warna menarik. Nampaklah warna yang pelbagai. Okey, seterusnya untuk pesakit hipertensi ataupun yang mengidap darah tinggi, sudah tentulah perlu kurangkan garam. Betul. Kemudian kurangkan makanan yang berlemak. Untuk pesakit diabetes, kurangkan gula. Kurangkan makanan yang berkanji, kalau boleh guna beras perang. Kurang kanji. Jika yang mengalami kehilangan gigi, perlu makanan yang dimasak empuk supaya senang ditelan. Kurang berat badan, kita anjurkan beri makanan yang mempunyai kalori yang berat. Kemudian untuk sembelit, galakkan makanan yang mengandungi fiber, berserat. Buah-buahan, sayur-sayuran. Okey, dan ini ialah porsi makanan. Okey, porsi makanan juga menentukan tahap kesihatan warga emas. Jadi ada berapa waktu makan yang kita perlu anjurkan kepada warga emas? Waktu makan, kita tanya murid lah waktu makan. Sebab kadang-kadang murid ni dia ada brunch. Ada brunch, ada supper. Tapi untuk warga emas tak sesuai. Okey, jadi apakah agaknya waktu makan yang sesuai untuk warga emas? Sarah, silakan Sarah. Kita ada 6 waktu makan untuk warga emas, iaitu sarapan pagi, minum pagi itu breakfast macam pukul 10 macam tu. Lepas tu makan tengah hari, lunch. And then minum petang, tea time. Lepas tu makan malam pukul 7 macam tu. Lepas tu minum malam iaitu pukul 10. Jadi kita minum susu macam tu. Ya, betul. Jadi sebenarnya ada 6 waktu makan yang perlu warga emas ambil makanan pada waktu-waktu itu. Warga emas digalakkan sebenarnya mengambil makanan dalam kuantiti sedikit tetapi kerap. Berkali-kali. Macam Afiq ada nenek kan? Boleh juga nasihatkan kepada nenek. Saya faham. Ambil makanan sedikit tetapi kerap. Okey, seterusnya kita cuba dengan soalan-soalan contoh lah untuk boleh, uji minda. Mari. Okey, soalan ini. Ada grafik-grafik peralatan. Okey, jadi soalannya, Rajah 3 menunjukkan gambar peralatan untuk kegunaan warga emas. Okey, jadi siapa yang nak beritahu saya apakah alat-alat tersebut? Siapa yang nak jawab? Saya Okey, Wilma. Okey, A itu adalah kursi roda. Okey. Kerusi roda. B itu swivel spoon. Ya, swivel spoon. Tak boleh tanda. Seterusnya tu yang C itu hoister. Hoister. D adalah grip holder. Okey, grip Dan holder. akhir sekali adalah garfu yang mempunyai pemegang yang lembut Okey. dan tebal. Jadi ini ialah peralatan. Okey, kita nak tahu apa pula kategori peralatan tersebut. Okey, so boleh Wilma kategorikan peralatan tersebut, Wilma? Ada 2 jenis peralatan, peralatan mobility dan juga peralatan adaptasi. So yang mana satu kategori peralatan ini? Okey, cuba tentukan. Peralatan mobility adalah A dan C, iaitu kursi roda dan hoister. Peralatan adaptasi pula adalah B, iaitu swivel spoon. E, grip holder, dan akhir sekali E, iaitu garfu yang mempunyai pemegang yang lembut dan tebal. Yes, terbaik 5 markah. Okey, bagus. Terima So kasih, kita Wilma. teruskan. Terima kasih Wilma. Kita teruskan soalan seterusnya. Soalan ini juga berbentuk seperti jadual membuat kategori, mengkategorikan. Okey, soalannya berbunyi, jadual 4 menunjukkan sumber makanan yang perlu dilengkapkan dalam pemakanan seimbang warga emas. Okey, so ada sumber makanan dan apa yang perlu murid lakukan ialah kategorikan. Okey, sumber makanannya terdiri daripada ikan, mi, roti, daging, bayam, ayam. Tetapi murid perlu kategorikan protein, nutrien yang berunsur protein dan juga karbohidrat sahaja. Okey, so kena perhatikan betul-betul pada sumber makanan. Okey, awas ya, ada pengganggu di situ. Ada pengganggu, mesti ada pengganggu dia. Okey, siapa nak jawab ni? Siapa nak cuba antara Alia, Noha? Okey, Alia, silakan. Pengganggu dia ialah bayam. Ya, kenapa? Bayam. Bayam bukan kategori protein dan karbohidrat. Ya, bayam dari kategori vitamin ya atau fiber, serat ya. Okey. Okey, so jawapannya? Protein? Untuk protein kita boleh letak ikan, daging dan ayam. Untuk karbohidrat kita letak mi dan roti.
Ya. Mi dan roti. Okey. Okey. So 5 markah juga untuk Alia. Thank you Alia. Thank you Alia. Okey, nampaknya kita dah tiba pada unit seterusnya ya, 4.3 eliminasi. Okey, jadi untuk topik eliminasi ini saya selalu tekankan murid ya, kerana topik ini dia melibatkan sensitiviti ya terhadap warga emas dan juga ahli keluarga. Kemudian melibatkan penjagaan maruah, aib ya, kerana definisi eliminasi ya. Maksudnya murid belajar ini topik ini berkaitan dengan pembuangan air kencing dan tinja. Okey, jadi itu sebabnya bila saya nak mulakan topik ini, saya perlu menekankan aspek menjaga sensitiviti. Okey. Jadi bila berkait dengan pembuangan air kencing dan tinja, jadi kita tak lepas lari daripada perineum. Ya. Kita nak tahu istilah ini. Apakah agaknya perineum? Ya, okey, kita tanyakan murid lah. Ya. Boleh. Mereka mahir ni istilah ini. Okey. Siapa yang boleh bantu? Siapa yang boleh beritahu? Perineum? Siapa? Adik Q ya? Okey, Adik Q. Baik, untuk perineum merujuk kepada bahagian anggota badan yang berbentuk diamond, merangkumi dubur dan kemaluan atau organ seks ataupun kita panggil sebagai genitalia. Ya, okey. Jadi dalam kita penggunaan istilah dalam gerontologi ialah perineum ya, tapi dalam bahasa yang mudah ialah kemaluan ya, genitalia. Itu sebabnya saya sangat mementingkan aspek menjaga maruah ya warga emas dan keluarga. Okey, jadi dalam modul ini kita sangat berhati-hati dan berfikiran terbuka. Okey. Faham. Okey, dalam topik ini mereka juga mempelajari tentang incontinence ya. Maksud incontinence ialah ketidakupayaan mengawal pengeluaran air kencing dan tinja. Jadi situasi ini ataupun isu ini sering kita dengarkan, warga emas terkencing ya, warga emas terbuang kan. Jadi mereka mempelajari bagaimana cara untuk mengendalikan incontinence. Okey, kita tanya sikitlah ya. Ada kepada murid, ada berapa jenis incontinence ni? Kita ada berapa jenis incontinence? Yes, Amnan. Sila Amnan. Sila Amnan. Ada 2 jenis incontinence. Ya. Incontinence tekanan dan incontinence kefungsian. Ya, 2 jenis ya. Incontinence tekanan, kefungsian. Jadi ketidakupayaan mengawal pembuangan air kencing dan tinja jika disebabkan tekanan adalah disebabkan pada tekanan dalam tubuh itu sendiri. Contohnya kelemahan otot lantai pelvis ya, faktor tubuh yang terlalu besar ya, ataupun perubahan hormon, mungkin kalau wanita ya mengalami proses mengandung, bersalin kan, proses-proses ini menjadikan incontinence ya. Jika incontinence persekitaran melibatkan keadaan persekitaran, mungkin persekitaran yang bersepah ya, tandas yang terlalu jauh, itu maksud dia. Okey. Jadi itu ialah jenis incontinence. Mereka belajar juga tentang posisi ya, eliminasi. Posisi eliminasi yang mereka belajar ialah posisi eliminasi warga emas kurang upaya, kemudian posisi warga emas yang tidak berdaya. Okey, jadi posisi warga emas kurang berupaya menekan kaki pada katil menggunakan bedpan. Okey, so saya pergi cepat sikit. Ni alat ya, bedpan. Okey, ini ialah bedpan. Okey, ini ialah alat bedpan ya. Ini. Okey, jadi sebenarnya ada beberapa posisi untuk eliminasi. Seperti dalam slide ini saya ada berikan. Okey, jadi untuk pembuangan air kencing dan besar posisinya ada pelbagai. Ya, tetapi mengikut keselesaan dan tahap kesihatan. Ya. Contohnya rajah A, posisi mencangkung. B, posisi warga emas duduk di tandas duduk. Ya, tandas duduk ya. C, posisi eliminasi di atas kerusi komod. Kemudian D, penggunaan urinal di atas kerusi. Okey, ini pula ialah urinal. Ya, urinal. Kemudian gambar E ialah eliminasi di atas katil menggunakan urinal. Kemudian gambar F, eliminasi dengan meletakkan bedpan di bawah punggung dengan mengiringkan warga emas. G pula ialah eliminasi menggunakan bedpan. Kemudian warga emas menekan kaki ya, supaya bedpan boleh dimasukkan ke bawah punggung. Dan yang terakhir ialah eliminasi urinal tapi di atas katil secara baring. Ya. Okey.
So kenapa kita belajar semua ini supaya kita sebagai penjaga boleh cakna terhadap kebajikan warga emas. Okey. Baik. Okey, kita dah tiba soalan yang seterusnya. Uji minda lagi ni. Ya, tadi dah nota, ini uji minda. Okey, kita teruskan soalan 6. Ya, mereka ada melakukan amali ini sebenarnya, Afiq. Amali menukar lampin. Ya. Okey, soalannya Raja 4 menunjukkan langkah kerja menukar lampin pakai buang. Okey. Jadi penyataan langkah kerja yang terdapat dalam jadual adalah tidak mengikut susunan. So sekarang ni kita akan susun langkah kerja mengikut susunan yang betul dengan langkah 6 telah diberi. Okey, langkah 6 telah diberi. Okey, dipersilakan siapa yang nak jawab soalan ini? Siapa? Sarah. Silakan Sarah. Ya, Sarah. Ini adalah penyusunan yang tidak disusun. Ya. A, menelentangkan warga emas mengemaskan lampin dipakai dan melekatkan pelekat lampin. B, mengiringkan warga emas ke sisi dan tarik keluar lampin kotor. C, meletakkan bahagian lebar lampin di bawah punggung dan masukkan ke hadapan. D, mencuci perineum dengan tisu basah. E, menggulung lampin dari bahagian depan ke belakang menghala ke bawah punggung. F, membuka pelekat lampin pakai buang. Okey, jadi jawapannya langkah 1 ialah langkah 1 ialah membuka pelekat lampin pakai buang. ya, iaitu F. Okey, itu cluenya sebab dia buka pelekat lampin. Langkah 2 langkah 2 ialah menggulung lampin dari bahagian depan ke belakang menghala ke bawah punggung. E. Ya, kita gulung lampin. Selepas gulung lampin, kita kena mengiringkan warga emas ke sisi. Ya, mengiringkan dan tarik keluar lampin kotor. Ya. D, mencuci perineum. Okey, Sarah. Dan langkah seterusnya ialah C, meletakkan lampin bersih. Ya. Okey. Jawapan ke-6 telah diberikan. Ya. Baik, cikgu. Okey, jadi selepas ini kita akan sambung lagi, cikgu. Iya. Jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Kemudian kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi murid di rumah terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jadi sebelum tu mesti ramai yang tertanya-tanya, murid pun tertanya-tanya, video apa tadi tu? Mari kita bertanya dengan Cikgu Wardah. Cikgu, video apa tadi tu? Ya, Afiq, itulah sebenarnya peralatan yang ada di bengkel kita. Jadi peralatan yang digunakan tadi ialah hoister dan juga kerusi komod. Jadi itu ialah antara kaedah untuk mengangkat, mengalih bagi warga emas untuk melakukan eliminasi. Tapi kita demonstrasikan dengan murid menggunakan peralatan yang ada di bengkel kita. Jadi tadi itu video yang kita bawakan eksklusif dari SMK Seksyen 242 dengan peralatan. Wah, hebat. Okey, seterusnya kita boleh sambung ya? Boleh, cikgu. Dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalan berkaitan dengan eliminasi ya. Ini ialah soalan bahagian B. Okey, ada situasi untuk soalan ini. Pak Cik Ramzi menghadapi sakit belakang dan terpaksa melakukan eliminasi di atas katil dengan bantuan peralatan. Okey. Jadi cadangkan dua peralatan yang sesuai digunakan untuk membantu eliminasi Pak Cik Ramzi. Okey, boleh cadangkan dua peralatan ini? Siapa yang boleh cadangkan? Saya rasa Nuha banyak berdiam je tadi.
Kita Siapa? cuba tanya Nuha. Nuha beri jawapan untuk peralatan. Okey, dipersilakan. Okay, silakan Nuha. Yang pertama, urinal. Kedua? Dan lagi satu, bedpan. Ya, tadi dah disebutkan pun ya. Betul. Dua peralatan untuk eliminasi ini. Okey, terima kasih. Terima kasih, Nuha. Ya. Okey, untuk soalan seterusnya, bagi soalan bahagian B ni mereka perlu melakar. Inilah soalan yang mereka perlu melukis. Ya. Okey, Jadi soalannya, berdasarkan jawapan anda bercadang untuk membantu Pak Cik Ramzi mengubah suai barang sedia ada di rumah untuk dijadikan peralatan eliminasi. Okey, jadi di sini ya, antara barang, okey, kalau urinal lah ya, kita boleh ganti dengan peralatan, kita boleh guna peralatan apa yang sedia ada di rumah? Urinal. Urinal berbentuk ini. Ya, kita boleh ganti dengan peralatan apa? Ya, DQ. Okey. Boleh ganti dengan botol. Botol cikgu. Ya, betul. Betul. Ni untuk urinal. Okey. Okey, kalau bedpan kita boleh ganti dengan, kita boleh guna barang apa yang ada di rumah? Saya cikgu. Okay, apa dia Wilma? Apa dia? Besin. Besin. Ya, kita boleh modify barang yang sedia ada di rumah. Seperti barang lukisan ini. Cikgu dah bantu, dah tolong lukis. Jadi dia ubah nampak suai, besin? dia tambah apa tu? Span? Iya, kita akan tahu apa yang akan diubah suai ni. Ya? Macam mana nak jadikan supaya alat sedia ada boleh jadi bedpan. Okey, kita tanyakan murid lah. Boleh? Kita nak letak apa ni? Silakan. Siapa? Saya dah contohkan sikit lah. Okey, boleh beri idea? Okey, Sarah, silakan. Nak letak apa? Okey, span yang warna kuning tu ialah span yang dibalut dengan getah yang kalis air supaya dia tidak basah. Ya, mungkin yang ini. Okey, seterusnya. Okey, jawapan dari murid seterusnya. Thank you. Okey, seterusnya siapa nak bantu? Okey, Alia. Ya, Alia. Terus. Boleh? Tak dengar Kita suara? boleh tebukkan lubang di tengah-tengah besin untuk memudahkan aliran najis keluar. Ya, mungkin tebuk lubang. Okey, lagi. Terus. Idea lain? Siapa lagi nak bantu? Siapa lagi? Amnan. Cepat sikit. Silakan Amnan. Amnan? Boleh ada beg kecil untuk diletakkan tisu bagi mengelak. Okey. Beg kecil. Seterusnya? Ya, Nuha? Nuha. Kita juga boleh meletak botol berisi sabun yang mudah dipicit untuk mencuci perineum. Okey, lagi? ADQ? Nak Last? tambah? Kita boleh letak penutup kabus untuk menutup lubang agar najis tu tak tertumpahlah kat tempat lain. Okey. So ini ialah contohlah ya. Mungkin lakaran yang dihasilkan oleh murid. Jadi murid perlu melakar ya. Apa saja bentuk pun tak kisah. Asalkan yang mendatangkan makna itu ialah label. Ya, label. Itu yang mendatangkan makna, label dan fungsi. Okey. Baik. Okey, jadi cikgu, sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya nak minta cikgu beri sedikit rumusan dari keseluruhan sesi pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey. Baiklah. Jadi untuk pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran gerontologi asas geriatrik, okey. Jadi cikgu ucapkan selamat mengulang kaji mata pelajaran dengan terus gigih, okey, untuk menghadapi SPM 2021. Ya, dan sesungguhnya kamu beruntung memperoleh ilmu ini. Sekiranya ilmu ini bukan untuk kegunaan orang lain pun, ya, tapi sebenarnya ilmu ini sangat berharga dan sangat berguna untuk diaplikasikan kepada insan yang berusia emas yang ada dalam kehidupan kita. Ya, dan buatlah segala kebaikan, insya-Allah datang kebaikan yang terbaik kepada diri, ya, dan belajar dengan gigih dan berusaha bersungguh-sungguh, ya, supaya kecemerlangan datang, ya, dan menjadi milik kamu. Okey, dan sudah pastinya slogan kita gerontologi pastinya pastinya apa? Ikhlas. Mereka nak ikhlas, ya. Okey. Itulah dia. Terima sekian kasih saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Wardah. Jadi 10 kebaikan kita ikhlas beri pada orang, ikhlas juga beribu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jadi terima kasih kepada Cikgu Wardah, terima kasih juga kepada murid yang bersama dengan kita di studio. Tak lupa juga murid-murid yang di rumah yang setia bersama dengan kami. Baiklah, kita jumpa lagi kalau nak mengulang kaji bersama dengan kami. Silakan tonton kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Saya Hafiz Syazwan. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.
Didik TV KPM. So, saya sekarang bekerja sebagai fizioterapi di salah satu pusat jagaan warga emas di Shah Alam, Selangor. Untuk pelajar yang sedang mengikuti kursus gerontologi sekarang, jangan putus asa, belajar bersungguh-sungguh and rasa beruntung sebab tak semua orang dapat peluang yang kita dapat ni. And banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang kita boleh gunakan lepas ni. Untuk kerjaya memang luas, boleh jadi jurawat, boleh jadi fizioterapi, boleh jadi juga career di pusat jagaan. Banyak sebenarnya yang peluang kerjaya yang ada. Belajar bersungguh-sungguh untuk kita boleh gunakan sebagai kerjaya dan juga masa depan untuk ahli keluarga kita, untuk mak ayah, untuk atuk nenek. Untuk SPM, calon SPM batch 2021, saya ucapkan good luck, belajar sungguh-sungguh and stay safe. Bye. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran elektif bagi mata pelajaran vocational. Ia memfokuskan bidang penjagaan sosial dan kesihatan warga emas yang kebolehpasarannya adalah sangat tinggi. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Didik TV dan barisan guru mata pelajaran yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam program Didik TV. Saya juga mengambil peluang ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM 2021, khususnya untuk calon yang mengambil mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Selamat maju jaya semua. Terima kasih.